Okay, Assalamualaikum. Selamat pagi. Kelas pagi ni kita akan buat Java program untuk exercise 3 iaitu control structure sequence. So, ready dengan JGraph masing-masing. Untuk JGraphs, kita pergi, kalau buka tu first time dia akan kosong lah. Kalau dah pernah buat sebelum ni dia akan ada. So, pergi dekat file, pergi kepada new dan pergi kepada Java. Okey, dah ke? Dah sampai sini? Dah. Okey, ada yang pakai trinket okey tak? Okey, step pertama kita akan buat header dulu iaitu import. Saya besarkan lagi. Kita tulis dulu import java.util.scanner. Scanner S capital letter. Okey, ini header dan jangan lupa letak semicolon. Yang ni kena hafal. Kenapa ada import ni? Sebab kita ada input statement nanti. Kemudian diikuti oleh nama kelas. Okey, kelas sebab ini kita akan run exercise 3 question number 7 dulu Okey, exercise 3 question number 7. Jadi saya bagi nama dekat sini E3Q7. Pastikan class name bermula dengan capital letter. E mesti capital letter. Dan ada open curly bracket. Okay, saya nak letakkan komen dekat belakang. Okay, ini adalah class name. Okay, komen ini untuk more readability dan ada dua cara menulis komen, sama ada double slash ataupun slash start. Okay, untuk yang ini saya nak minta awak masukkan dulu komen supaya lepas ni nak refer senang. Okay, letak je komen dulu. Bila kita dah mahir nanti tak apa. Terusnya kita letak public static void main dalam bracket string S capital letter. Lepas tu ada square bracket. Kemudian ada arc dekat situ untuk argument. Dan ada open curly bracket. Ini pula saya nak gunakan komen berbentuk slash star. Ini adalah method main. Okay, dan star slash. Seterusnya kita akan create objek untuk scanner. Okay, kita kat sini import Java util scanner, so kena create objek untuk scanner iaitu public static void main iaitu method main, sorry. Kita nak create objek untuk scanner. Scanner, okay, scanner S huruf besar Scanner SC, biasanya scanner SC lah. Kita boleh je buat benda lain, scanner input, tapi biasanya scanner SC. Equal new scanner, dalam bracket kita ada system as capital letter, system dot in, tutup dan ada semicolon. Ini pula adalah create object for scanner. And then objek itu dia adalah SC. SC tu dia punya objek. Okay. So kalau saya sebut class name ini dia ya. Setiap file mesti ada class name dia sendiri. Dan satu run coding ni untuk satu soalan saja. Tak boleh nak combine atas soalan satu, bawah soalan dua, tak boleh. Satu file, satu soalan. Sebab satu file hanya ada satu kelas sahaja. Okey, kemudian kita selang satu baris. Saya selang lagi lah, tutup dengan dua close curly bracket. Tutup dua. Kenapa dua? Kita ada open untuk kelas, kita ada open untuk method main. Jadi mesti kena tutup dua. Okey.
Kemudian dia punya guard dia dekat sini, tinggalkan ruang. Okey, saya buat komen dulu. Ini mesti declare all variable. Okay. So lepas pada kita buat objek, di sini ruangan ini adalah ruang untuk declare all variable. Okay, dan dekat dalam ini macam biasalah kita akan start dengan input. Lepas tu kita ada proses dan kita ada output. So you kena check, make sure flow ni ada. Okay, 4 baris ni you kena hafal. Kemudian ingat selepas ini kita ada ruang untuk declare all variable and then mesti ada input and then follow by process and output. Okay, kalau hanya ada output saja, so input proses tak ada, is okay. Tapi kita jangan tentukan tempat output dulu, proses kemudian input last sekali, tak boleh. Mesti ikut step input, proses, output. Okay. Dan ini dia punya close close bracket tu. Okay. So untuk soalan number 7, kita ya. Program. Ni saya tak ada ubah apa-apa lagi, saya ambil saja. So first kali kita nampak perkataan read. Bila nampak read, dia adalah input statement. Okay, kalau dalam pseudocode dia adalah input. Tapi bila dalam Java program dia jadi input statement. Dan ada dua input statement kat sini. Saya tulis dua lah Okay, ada dua input statement. Iaitu satu adult dan satu children. Kita kena splitkan dia. Splitkan dia, adult dekat atas. Children kita letak dekat bawah. Sekejap Jangan combine macam tu. Okay. So sekarang ini adalah input statement dan ini pun adalah input statement. So macam mana kita nak ubah? Perkataan read ni tak perlu buang. Perkataan read tinggal adult and children sahaja. Okay. Dan kena ingat, okay, perlu ada from user before input ataupun from user for each input statement. Okay, apa yang saya tulis ni awak tulis juga sebagai reference untuk next coding. Okay, tulis dulu. Everything ni tulis. Ini apa, ini apa. Okay. So, bila ada input statement, mesti ada from user. Yang ni, from user ni maksudnya give instruction to the user. So, cara nak buat from user adalah display message. System.out.print. Okay, kita nak suruh dia masukkan apa ni? Adult. Apa adult? Number of adult kan? So, kita tulis kat sini. Enter number of adult. Okay, so kita buatlah titik ke ada space sikit baru kita jarakkan dia. Ni mesti ada jarak ni. Itu beza. Ataupun saya rapatkan dulu. Ataupun macam ni. Ada beza ya, rapat dan juga ada space. Ada perbezaannya. Tak apa, saya buat rapat dulu. So dalam soalan you kena alert, you kena tengok ada space ke tak ada space. Okay, saya buat rapat dulu tak ada space jadi ini adalah from user. Jangan lupa letak semicolon. Okay, ini adalah saya buat komen yang slash star pula. Ini adalah from user. Okay, tutup dengan star slash. Okay. So yang pertama dah selesai. Letak from user bila ada input statement. From user dulu sebelum input statement. Tak boleh input dulu baru from. Mesti from dulu. Mesti bagi arahan dulu.
sila masukkan bilangan orang dewasa. Bagi arahan dulu. Kemudian untuk input statement ni adult equal objek kita SC, so letak dekat sini SC dot next. Okay, adult ni kita kena alert orang, kita akan cakap 4 orang, 5 orang, 100 orang. Kita tak cakap 1.0, 2.0 orang, tidak. So kita baca secara integer jadi next in. Ada bracket dan jangan lupa letak semicolon. Okay, inilah cara penulisan input statement. Okay. Dan in ni I capital letter. SC.next in capital letter. Yes. Jelas tak sampai sini? Jelas, madam. Seterusnya, kita ada lagi input statement yang kedua. Jadi sama juga kita buat from user ni. Ambil kopi ni. Letak dekat sini. Ini tu dia minta children pula Okay. So from user kita tak perlu konsisten dengan variable. Kalau variable kat sini adult, kita tak perlu tulis kat sini hanya adult sahaja. Untuk from user kita boleh buat ayat yang lebih proper lah supaya user faham apa yang kita nak. Okay, dan begitu juga children ni kita kena buat input statement yang betul. Dot next in juga ada bracket dan juga ada semicolon. So untuk input dah selesai, kita pergi kepada proses. Prosesnya ini proses. Okay. Proses variable dia mesti jadi satu perkataan. Macam ni total price 2 perkataan sama ada kita rapatkan ataupun letak underscore. Kena jadikan dia satu perkataan. That's why kalau kita buat sudoku ke apa ke, jangan cari variable yang panjang lebih daripada 2 perkataan. Sebab dalam coding dia memang nak satu perkataan sahaja. Darab akan tukar jadi star. Ini pun sama, tukar jadi star. Okay, dan jangan lupa letak semicolon. Okay, dah siap. Itu saja untuk proses. Pastikan simbol darab dan variable adalah satu sahaja. Dan kalau dekat sini awak nampak tak saya ada gap kan dekat sini, saya selang. Jangan cantum bagi rapat macam ni Nanti awak yang akan pening. Cantum macam ni tak ada, tak mau. Asingkan. Satu prompt, satu input. Okey, lepas tu asing. Satu prompt, satu input. Kemudian asingkan untuk proses. Dan last sekali adalah dia punya untuk output asingkan. Ini adalah output statement. So kita nampak perkataan display, dia akan bertukar menjadi system.out.print. Okay, display jadi system.out.print. Dia nak display total. Boleh je kita buat macam ni. Semicolon. Tapi tak ada ayat. Variable consistent. Okay, kalau kita buat macam ni, output statement yang ni, dia hanya keluar value saja, tak ada perkataan langsung. Okay, kalau nak keluar perkataan, kita buat message macam ni. Tulis total price RM. Okay, tutup. And like klik tambah. Okay, nampak tak perbezaannya ni? Okay, total price dalam ni saya tak perlu letak underscore. Tak perlu letak underscore sebab dia message. Message dia tak ada kaitan dengan variable. So saya tulis total price RM plus. Plus ini adalah value. Ini message, ini value. Okay. Dan kena letak plus. Katakan ada message lagi lepas value tu nak cakap thank you. Ada message, kena tekan plus. Plus, thank you.
Katakan lepas thank you ada value lagi nak keluarkan, nak keluar value adult plus adult. So macam tu lah seterusnya. Okay, you boleh tambah berapa banyak, cuma kena tahu bezakan ini adalah message, ini adalah value. Okay, total price value dia akan panggil daripada proses ni. Ini message, dia berdiri secara sendirinya. Bila saya kata tambah dengan adult, dia akan cari adult dekat sini. Okay, tapi yang ini dia tak perlu, saya just nak mention jika ada banyak benda you nak letak, just klik tambah-tambah saja. Dan make sure you boleh bezakan antara variable dan juga message. Okay, so dah siap dah. Itu sahaja macam mana cara kita nak tukar daripada pseudocode kepada Java program. Okay, ada satu benda kita belum buat lagi. Lupa. Declare all variable. Kena declare variable. So macam mana nak declare? Tengok variable apa yang ada. Kita ada adult. Letak dekat sini. Lepas tu kita ada apa lagi? Kita ada children. Semua variable kena declare. Lepas tu kita ada total price. Okay, sekarang bila nak declare kita kena check dia punya data type. Kalau adult and children, dia data type dia adalah integer. Jadi kita declare dekat sini in adult children, semicolon. In kat sini I huruf kecil tetapi di dalam ni I huruf besar. Yang ni kena selarilah kalau awak kata dot next in bermaksud data type-nya kat sini adalah in. Mesti selari. Okay, total price mesti ada perpuluhan. So kalau perpuluhan kita declare dengan double total price, semicolon. Okay, itu sahaja. Okay, double sebab ada perpuluhan. Okay, ini double untuk decimal. In untuk integer. Okay. So komen-komen yang saya letak ni awak pun buat juga sebagai reference. Okay. Jadi bila dah selesai, mana saya punya close tadi? Tu Okay, saya akan run coding ni. Cara nak run dia. Okay, pergi, kita kena save dulu sayang, lupa. Okay, sekejap saya close dulu. Yang tidak berkaitan ni kita close dulu, takut confuse. Okay, kena save dulu file ni. Cara nak save dia, pergi dekat file, ambil save as. Kemudian pilihlah mana lokasi you nak simpan dan biasanya automatically dia akan ada nama file ni. Nama file akan sama dengan nama kelas. Kelas kita E3Q7. So nama file pun E3Q7 and then klik save. Okay, dia dah bertukar nama dekat bahagian bawah ni. Kemudian kita boleh compile. Ada dua button yang kita kena guna. Satu yang warna hijau ni untuk compile sama ada error atau tidak. Lepas tu run untuk test coding tu. Okay, klik yang hijau dulu. Oh, complete. Complete, tak ada error. Okay. Kalau ada error, dia akan keluar dekat sini error. Dia akan keluarlah apa errornya. Contoh saya katakan saya terlupa letak semicolon. Dia tertinggal satu. So, bila kita compile, dia akan bagi tahu ada error. Nampak tak Ada error. Macam tu lah. So, kalau ada error, pergi je semula dekat mana. Kalau dia sebut kat sini kan, dia kata tertinggal semicolon. Dia tunjuk. Ada certain dia tunjuk tempat yang berbeza. Jadi kita betulkan. Children tertinggal semicolon. Okay. Kemudian dah betulkan kita compile je lagi sekali. So nampak complete ni. Kalau kata rasa macam confused sebab ada benda banyak kat bawah ni, boleh klik dekat clear. Okay, clear baru compile lagi. Okay, dah complete baru kita run button yang warna merah yang ada orang berlari ni. Okay, klik run yang ni. Okay, enter number of adult. So saya masukkan 4. Bila masukkan input 4, kita akan tekan enter. Kemudian number of children 5. Masuk je input mesti tekan enter. Dan dia akan keluarlah total price RM93.5. Okay, yang ini tadi saya nak sebut. Okay, yang dekat sini. Apa beza adult lepas tu terus close dengan double quote dengan ada jarak.
So dalam exam, dia akan ada soalan yang dia bagi coding, dia suruh awak trace output. So kena alert dengan benda ni. Kalau ada space, yang ni ada space macam ni, kita kena alert. So bila saya buat space macam tu, apa jadi? Okay. Masukkan number of adult 4, children 5. Okay, nampak tak perbezaan tadi? Adult terus masuk nombor 4. Sebab kita tutup double quote di sini. Yang ini ada jarak. Sebab double quote kita ada space. Yang ni. So kena faham benda tu. Walaupun hanya space, dia akan effect dekat kita punya output. Okay, jelas? So kalau dah jelas, saya akan copy. Okay, coding ni masuk dekat dalam exercise 7. Okay, siapa yang ada error bagi tahu ataupun share screen, kita akan bantu. Ada ke yang ada error? Ataupun berjaya? Komen. Madam saya. Saya Awak error, okay. madam. Okay. Saya pun ada error tu. Okay, baik. Sekejap kita check seorang-seorang Number 7. Siapa nak share dulu? Okay. Tak cantik lah pula macam ni Tak maulah. Okay, sekejap. Saya stop sharing. Lepas tu siapa yang ada error, share dulu. Stop presenting. Okay, share siapa yang ada error. Share screen, kita betulkan sama-sama. Okay. Siapa nak share? Okay, dah share dah. Yuva. Okay, cuba Yuva drag sikit yang bahagian output tu. Bahagian output tu buat naik atas sikit supaya saya nampak full masalah dia. Klik dia punya apa nak bagi naik atas tu. Klik dia punya row yang berada di atas, di bawah perkataan EQ, E3Q7 tu. Awak hold dia dan tarik buat naik atas. Line after, yes, after EQ, E3Q7 tu. Line dekat, yes, yang tu, tarik. Kita tarik naik atas. Yeah, okay. So boleh scroll ke atas tak? Yang bahagian output tu, sebelah kanan ada roller tu untuk tarik ke atas sebab saya tak nampak apa error yang di atas. You pergi kat bahagian output, okay, di sebelah kanan sekali ada scroller tu. Bahagian output bawah, kanan lagi. No, bukan bawah tu. Kanan. Okay, saya share screen dulu Sekejap saya share screen dulu. Sekejap stop sharing dulu. Saya share screen Okay, yang ni. Okay, bila nak paparkan output tu, benda ni you boleh tarik atas sebab saya tak nampak masalah dia dekat atas ni. Ni, pegang ni, tarik atas. Okay, tu satu. Kemudian yang ini, tepi ni. Supaya saya nampak yang atas sekali. Ni, row kat sini, sebelah kanan ni. Tolak dia naik atas. Okay, kalau boleh bila ada error tu buka besar-besar macam ni supaya kita nampak semualah error dia. Okay, boleh. Okay, try share lagi sekali. Okay, try share lagi sekali. Yang lain pun boleh bagi feedback apa error dia. Okay, try share lagi sekali. Okay, so nampak dekat situ dia cakap okay, sc.nextin cannot find symbol. Kenapa dia cannot find symbol untuk adult? Okay, cuba tengok dekat adult. Okay, siapa boleh nampak kesilapan dia? Dia dekat bahagian input statement adult. Saya dah nampak dah, cuma nak minta orang lain. Adult equal sc.next. Apa kesilapan di situ? Siapa boleh nampak? Sc.next apa? Int. INT. Yes, betul. Azmi dengan Hana. INT sayang. .next in. Itu kesalahan dia. Yes. Okay, betul kan juga untuk betul-betul. Next in. Okay, sila run. Compile balik.
Yeay. Boleh. Okey, cuba run. Tengok kawan-kawan pun boleh bantu kan. Okey, masukkan value. Okey, yes. Lepas dah masuk value, press enter. Mesti press enter. Ya. Yes, okey, boleh. Okey, thank you Yuva. Okey, next siapa lagi yang ada error? Siapa lagi ada error boleh share screen. Madam. Silakan. Saya nak tanya je. Saya punya kan dia keluar dua adult. Lepas tekan masukkan nombor tu tekan enter dia keluar adult lagi. Okey, cuba tengok dekat awak punya prompt user yang kedua. Mesti awak prompt dengan adult juga. Prompt user yang kedua tu. Ya. Cuba tengok message dia. Boleh share screen tak? Sekejap saya try. Kenapa dia keluar adult juga? Sebab mungkin prompt user tadi copy yang atas tu. So, instruction dia sama. Okay, yang lain macam mana? Ada yang berjaya? Bolehlah bagi tahu kau kat komen tu. Okey. Kita tunggu Auni share screen dulu. Okey, cuba tengok awak punya prompt user yang kedua. Awak cakap enter number of adult. Memanglah keluar adult sayang. Sepatutnya Sekejap. Dekat mana? dekat mana input statement kedua? Mana input statement? Ya, input statement pertama adult kan? So, Okey. Yang bawah ni ya, sebab Okey. awak nak children tapi awak bagi arahan adult. So dia akan ikut apa kita tulis. Okey, cuba run. So kena careful yang tu Okay. Okey, cuba compile dan run. Okey, kalau yang ni dia tak ada error. Dia tak ada error. Kan? Dia tak ada error langsung tapi kenapa benda itu salah sebab message awak tulislah apa pun dia tak akan ada error. Message. Yang akan ada error adalah variable. Jadi message tu kita sendiri yang kena betulkan. Dia tak akan bagi tahu dekat dalam problem tu. Okay, sebab message. Madam, saya letak gambar kejap bila saya hantar ke tele. Saya tak tahu kenapa dia tak keluar kat sini. Tak keluar. Cuba masuk nilai. Tak boleh Bukan. Dia ada tulis yang run is active. Okay to end run and continue. End run. Sebab tu dah run tadi separuh kan. Okay, end run sahaja. Sebab tadi dah run separuh. Lepas tu kita stop. Run balik. Okay. Masuk nilai. Ya. Okay. Okay, masuk lagi. So yang ni memang bila run tak ada error kan. Kenapa output dia keluar pelik macam tu. So kita kena semak untuk prompt user. Sebab apa yang kita tulis dekat bahagian system.out.print itu yang akan dipaparkan. Walaupun awak nak masukkan children tapi awak tulis hello sayang. Dia akan keluar hello sayang lah sebab kita bagi arahan keluarkan perkataan tu. Okay. Thank you. Thank you, madam. Okay, ada lagi yang ada error? Ada lagi? Tak ada? Madam. Ya saya. Madam dengar saya ke? Dengar. Saya join meet dekat phone. Tapi saya buat ni dekat laptop. Lepas tu saya punya ada error juga. Tapi tak tahu macam mana nak share screen. Saya hantar kat madam boleh? Boleh hantar dekat tele hantar dekat group je. Nanti mungkin kawan-kawan boleh tengok. Saya tunggu dekat group. Okay. Okay, kita tunggu dulu screenshotnya.
Dah send, madam. Dah send. Okey, baik. Sekejap. Okey, saya akan share screen. Okey, apa error dekat situ? Saya dah nampak dah. Error dia di bahagian total price. Siapa boleh bagi tahu apa masalah dekat total price tu? Tak ada underscore. Betul, tak ada underscore sebab variabel dia tak boleh dua perkataan. Dia mesti satu perkataan sama ada rapatkan ataupun letak underscore. Tapi untuk kes awak ni kena letak underscore sebab awak declare double total price tu ada underscore. Dia mesti sama. Kalau declare ada underscore, mesti kena letak ada underscore. Okey, cuba betulkan. Letak total underscore price. Berjaya tak? Okay, madam. Dah berjaya. Okey, Alhamdulillah. So, Thank siapa you, madam. lagi? Sama-sama. Okey, thank you juga yang bantu saya. Okey, siapa lagi ada masalah tadi? Macam ada 2 orang tadi. Siapa lagi? Kalau tak ada, kita proceed next. Okey, Liana. Share screen, Liana. Saya stop sharing dulu. Saya pun tak boleh share screen sebab buat kat laptop tapi make dekat phone. Okey, hantar dekat Telegram. Okey, bagi Alright. pelajar-pelajar, bagi yang dah berjaya, yang dah tak ada masalah dah untuk soalan nombor 7, boleh proceed terus dengan soalan nombor 8. Okey, sementara saya betulkan error, boleh proceed soalan nombor 8 . Okey, dekat Telegram, kita tunggu. Okey. Oh, ini masalah main method. Okey, cuba tengok main method awak. Main method awak salah, sayang. Public static void main, bukan name, sayang. Method main, public static void main, M-A-N-E, bukan name. Okey, cuba betulkan. Jumpa tak kat mana yang saya kata salah tu? Okey, dah dapat. Okey, baik. So sebab sini disebut main method. So sebab tu kena biasakan dengan terms ni. Kalau disebut main method, pergi dekat main method kita mana. Okey, dapat dah. Alright, ada lagi yang ada error? Okey, kalau tak ada, kita akan proceed dengan soalan nombor 8. Okey, tak ada error dah . Okey, sebelum tu saya nak tunjukkan sedikit dari segi penggunaan variabel. Katakanlah dekat sini total price ni, saya dah share belum screen? Oh, belum lagi. Saya share screen dulu. Okey, ada sikit benda yang kita kena alert. Okey, contoh total price. Okey, total price tak semestinya ada underscore. Kita boleh rapatkan dia, mungkin kita nak besarkan huruf P. So total price, dia jadi satu perkataan juga. Cuma kena alert, kalau dekat sini total price rapat, dekat bawah ni pun mesti rapat. Kalau berbeza, macam sekarang ni berbeza kan, dekat atas ni total price rapat. Yang ini total price ada underscore. So dia akan ada error. Okay, nampak tu dia ada error. Okay, banyak error dia. Kita kena pastikan variabel kita konsisten. Kalau total price awak buat rapat, kena rapatkan dia. Lepas tu P huruf besar, mesti P huruf besar. Mesti sama. Okay, dan kesalahan yang kalau ada space memang tak boleh detect langsung lah. Memang salah terus. Dia mesti satu perkataan tapi cuma kena alert. Sama ada nak letak underscore ataupun nak rapatkan. Okay, satu lagi. Dari segi prompt user. Kita kena tally prompt dengan jawapan. Kalau input kita adult, kita mesti prompt adult. Kalau input kita children, kita mesti prompt children. Sebab
Contohlah saya nak tanya apa nama awak tapi saya tanya awak tinggal mana. Tapi saya nak jawapan tu nama. So kena tally soalan dan juga jawapan. Sebab kalau awak tulis kat sini, belum makan lagi. Komputer dia tak boleh baca isi hati kita. Dia tak boleh baca yang kita nak tanya children. Dia akan keluarkan apa yang dia baca. Kalau kita tulis belum makan lagi, so yang akan keluar benda tu lah, belum makan lagi. Total price. Nampak tu variable kena konsisten. Total price tadi saya buat P rapat. Okay. So input dengan prompt user tu kena seiring. Kalau tak, user tak faham apa nak letak kan. Okay, nampak tak belum makan lagi. Saya tak nak belum makan lagi. So kena ingat, komputer dia akan baca apa yang kita tulis. Dia bukan baca apa yang kita fikir. Dia baca apa yang kita tulis kat sini. Okay, jelas Saya akan pergi kepada soalan nombor 8. Okay, so untuk pergi soalan nombor 8, kita ambil file baru. File, new, tak boleh combine file yang lama kena buka file baru. File, new, Java. Okay, so bawah ni boleh clear dulu, bagi bersih-bersih dulu. Yang E3Q7 ni saya close dululah. Okay, kalau tak nak close pun tak apa. Kita tengok soalan nombor 8. Mana nombor 8? Okay. Ini nombor 8. Exercise 3 kan? Exercise berapa sekarang ni? 3 3 ke 4? So saya dah tertutup. 3 kan Cak? Saya dah buka tadi, dia duduk mana? Ni dia. Okay. Exercise 3. So saya dah masukkan dekat sini coding tu. Saya dah screenshot. Okay. Kita proceed dengan soalan nombor 8. Alright, ini dia. Nombor 8 saya copy pseudocode ni. Ambil je pseudocode dia. Okay, kemudian saya terus pergi dekat coding ni. Okay, saya letak je pseudocode dulu kat situ. Okay, rapat-rapat dulu. Lepas tu ingat kita punya header tadi. Tulis header dulu dekat bahagian atas. Okay, so ini yang daripada pseudocode kita copy je semua. Okay, sekarang kita akan buat header dia dulu. Import java.util.scanner as huruf besar. Jadi, kita challenge diri kita supaya yang nombor 8 ni semua betul. Semua tak ada error, kita try. Dan letak semicolon. Kemudian kita ada class name. Yang ni saya tak buat komen dah Okay. Class. Kalau awak nak buat, boleh buatlah class name pula dah. Kelas kita ini soalan nombor masih lagi E3 Q8 dan ada open curly bracket untuk nama kelas. Kemudian kita ada method main, public, static, void main, dalam bracket ada string S capital letter, ada square bracket, ada ni tutup open curly bracket. Sekejap saya besarkan sikit. Okay. Yang ni awak boleh tarik ni, kalau nak kecilkan dia boleh tarik. Masa nak buat tu, kosongkan ruang di bahagian output. Okay, kemudian create scanner. Scanner SC equal new scanner. Lepas tu dalam bracket system S system.in semicolon. Okay, so dah selesai di bahagian header. Dekat sini tinggal ruang untuk apa? Declare variable. Okay. So baru kita buat yang ni. Okay, ruang ni untuk declare variable. Okay. Tinggal dulu. Yang ni kena ingat selalu. Sebab kadang-kadang kita terlupa. Okay. Kita tengok read. Read ada berapa ni? Robotic student, networking student. Ada 2 input statement. Okay. Yang lain bawa pergi bawah dulu. Jadi asingkan perkataan read ni kita buang.
Okay, dan ini akan duduk di bawah. Apa kita kena buat dengan ni, input statement ni? Saya buatlah yang ni satu Apa kita kena buat dekat dia? Apa yang perlu ada sebelum input statement? System.out.print. Yes, betul. Letak system.out.print. Okay, lepas tu kita nak bagi arahan apa? Okay, awak pula bagi arahan pada saya. Madam, yang robotic student tu bukan kena ada underscore ke kalau dia integer? Yes, betul. Betul. Yang tu kita belum masuk lagi. Yang ni saya copy semua daripada pseudocode. Okay, yes. Yang ni semua kena letak underscore. Okay, sekarang kita nak settle yang prompt user dulu. Okay, apa saya nak prompt dekat sini? Supaya tak salah prompt. Enter number of robotic student. Yes, enter number of robotic student. Okay, kalau dalam exam masa suntuk nak buat panjang-panjang macam ni, takut tak sempat, boleh je ringkaskan enter robotic student pun boleh. Okay, dan kena alert yang ni, kalau nak letak space boleh letak, kalau nak letak titik bertindih pun boleh. Apa saja yang berada di dalam ni dia akan keluar. Okay, yang ni saya tak nak rapat, saya nak jarakkan. Dan jangan lupa letak semicolon. Okay, kemudian baru kita pergi kepada input statement, pastikan ada underscore ataupun rapatkan dia. Okay. So dah selesai input statement yang kedua, kita enter selang. Kita kena buat pula, ini prompt user Okay. Prompt, so lepas ni kena biasakan apa yang saya sebutkan kata, okay, mana prompt user? Prompt user. So ingatlah prompt user tu give instruction to the user. Okay, input statementnya. Okay, from user. Okay, yang kedua bila ada input statement mesti kena bagi arahan. Kalau tak bagi apa efek dia? Lepas ni saya akan tunjuk kalau kita buat satu je. Apa yang jadi? So ni boleh copy tapi kena ingat kena ubah. Okay, ini dia kita nak network student, so tambahlah dekat sini network student. Okay, so dah selesai. Sekarang kita pergi kepada proses. Okay. Total robotik letak underscore. Robotik student letak underscore. Lepas tu darab akan tukar jadi star. Jangan lupa letak semicolon. Okay, begitu juga dengan proses yang seterusnya. Okay, ada underscore. Darab tukar jadi star. Jangan lupa letak semicolon. Kemudian semua variabel pastikan dia menjadi satu perkataan dengan meletakkan underscore ataupun merapatkan diorang. Semicolon. Display, nampak je perkataan display, dia akan bertukar menjadi system.out.print. Ganti kat tempat display ni. Control. Tapi pastikan yang ni itulah asingkan. Proses input, proses output asingkan. Jangan letak rapat-rapat, nanti confuse kita. Okey, kita banyak benda nak keluar ni. Ada berapa output? 1, 2, ada 3 output. So jangan combine sekali. Buat secara berasingan. Okey, output yang kedua dan output yang ketiga. Buat asing-asing. Okey, kalau ada 3 output, maksudnya akan ada 3 system.out.print. Okay, kita buat message dulu. Total robotic. Nak letak ayat pun bolehlah. Is buat titik, ada space titik, baru semicolon, baru plus. Okay. Semicolon. Okay. Kalau input tadi ada 2 input, kita kena asingkan kan. Input 1, input 2. Begitu juga dengan output. Kalau ada 3 output, asingkan. Ni output pertama, total robotic. Kita nak buat pula untuk output yang kedua. Kena asingkan, tak boleh combine.
Okay, dot out dot print. Kita nak keluarkan pula total network. Okay, tutup. Saya nak letak is, titik, tutup, lepas tu plus. Okay, dan letak semicolon. Dan untuk output yang terakhir, sama juga letak system.out.print. Lepas tu kita tulis message total. Nak buat total both saja tak comel kan. Total robotic. And ini message tak kisah. Tulislah ayat apa pun. Tak mesti kena sama dengan saya. Tak kisah. Okay, sebab message dia apa yang kita tulis itu yang dia akan keluar dekat skrin. Kalau kita typo kan, total robotic je, dia tak akan error sebab dia message. Yang akan error adalah variable. Okay. Yang ni kena betulkan underscore. Sebab ini adalah variable, kena consistent. Underscore, kemudian semicolon. Okay, dah selesai, ada lagi tak? Oh, tak ada dah. So kita tutup. Nak tutup di sini pun boleh, tak ada masalah. Tak usah duduk di bawah. Okay, sebab coding dia akan baca daripada baris pertama habis sampai hujung, baru dia akan baca baris berikutnya. Okay, so dua close curly bracket ni duduk di sini boleh, duduk di bawah pun boleh. Okay, so dah selesai. Apa lagi yang belum? Declare variable belum declare lagi. Apa variable yang ada? Saya terleft ke? Oh, ada. Apa variable yang ada? Kita ada robotic student. Letak dekat sini. Okay, untuk declare variable. Ambil dulu, kita ada network student. Letak dulu kat sini sebab tak tahu nak declare apa lagi kan. Letak dulu, lepas tu kita ada total robotic. Okay, letak dulu. Lepas tu kita ada total network. Lepas tu kita ada total both. Okay. Sekarang ni macam mana kita nak buat? Untuk robotic student ni bilangan pelajar. Bilangan pelajar dia mesti kita belum buat lagi input statement. Dia mesti integer. Okay, so saya letak dekat bawah ni integer. So declare yang ni. In robotic student, network student. Sebab ini bilangan pelajar, bilangan mesti integer. Bila kita declare di sini integer, so input statement kita equal sc.next int, semicolon. Network student kita declare in tadi, sama jugalah sc.next int, semicolon. Okay. Kemudian total robotic ni kita tengok dekat sini. Total robotic ni dia harga kan. Bila harga biasanya kita akan letak perpuluhan lah. Okay, kita declare dia sebagai double. Walaupun dalam tu tak ada perpuluhan peminjam, tak apa sebab dia duit normally akan ada point lah. Okay, so declare double. Semicolon, semicolon tak ada koma, semicolon. Okay. So ingat jangan lupa declare variable. Dan input statement tadi saya pun terlupa tapi tak apalah, kita declare, kita nampak in, baru kita tahu input statement kita in. Okay, saya cuba save dulu. Okay, save. Okay, kita cuba compile. Okay, tak ada error. Kemudian kita run. Okay, number of student robotic ada 3 orang, ada 4 orang. Okay, nampak tak dekat sini robotic point kosong. Kenapa ada point kosong? Sebab kita declare double. Okay, sekarang saya ada masalah ni. Saya punya output duduk sebaris. Boleh tak bantu saya macam mana saya nak bagi dia turun kat bawah? Saya pernah ajar sebelum ni. Yang ni, dia duduk sebaris ni. Saya tak mau sebaris. So, macam mana nak bagi dia turun bawah? Ingat lagi kita pernah buat ln. Letak ln.
Yang last kali ni tak perlulah sebab dia tak effect, sebab dia dah last dah. LN ni maksudnya go to next line. Okay, LN ni go to next line. Okay, so kalau kita cuba run lagi sekali. Okay, masuk 3, masuk 4. So nampak tak output kita cantik kan? Macam tu. Letak LN untuk go to next line. Okay, clear? Okay, saya try copy dulu. Siapa ada error boleh share screen. Boleh tak? Okay, saya dah masukkan dekat situ. Okay, boleh. So, dekat sini saya tambah sikit komen lah. LN itu LN untuk next line. Okay. Boleh ke? Ke saya dah keluar? Ada. Sekejap Madam tengah cuba lagi. Okay, baik-baik. Okay. Okay, ada yang berjaya? Ada tak yang dah berjaya? Semua tengah mencuba lagi ya. Saya dah berjaya, Madam. Yeay, tahniah, pandai. Okay, kalau dah berjaya, kita cuba buat satu lagi. Tapi yang satu lagi ni, bukan Maiden yang buat. Maiden nak salah seorang yang share screen buat daripada awal sampai habis. Dia pula jadi Maiden. Lepas ni saya akan pilih satu lagi soalan. Sementara tunggu kawan-kawan kita mencuba. Satu lagi rasanya soalan nombor 3 kan kita pernah buat. Sekejap kita check dekat sini. Okay, last kali saya nak soalan nombor apa? Soalan nombor 1 boleh? Okay, soalan nombor 1. Siapa nak share screen nanti untuk buat soalan nombor 1 Okay, yang lain macam mana? Ada error tak? Saya bagi 2 minit lagi lah kot Okay, 2 minit lagi. Lepas tu, siapa yang sudi share screen untuk run coding soalan nombor 1. Tapi jangan run sekarang lah, run sekejap lagi sebab saya nak minta awak run daripada import tu. Okay, 2 minit lagi.
Okey, 1 minit lagi. Oh, bagus semua tak ada error Madam ada. Ada. Okey, share screen sayang. Saya stop presenting. Okey, share screen. Okey, cuba besarkan sikit skrin. Okey, dia kata cannot find symbol. Okey, besarkan sikit. Okey, dah. Scroll ke atas lagi coding tu. Coding yang bagian atas tu scroll ke atas. Okey, saya dah nampak dah error dia. Clue dia adalah variable tak konsisten. Okey, siapa boleh bantu? Siapa boleh nampak error tu? Variable untuk total both tidak konsisten. Saya madam, network underscore total underscore both. Patutnya buang network. Betul Azni, pandai. Nampak tak? Yes, okey cuba run. Nanti kita check lagi. Pandai. Kan dah complete tu. Okey, cuba run. Jangan stop sharing, run terus. Run terus sampai siap. Okey. Yes, betul. Masukkan nilai. Okey. Ya. Okey, sekarang ni saya tak nak output tu bercantum-cantum tu. Apa nak buat? Kan output dia sebaris kan. Apa nak buat? Okey. Yes, pandai. Jap. Macam salah je tu. Dia tak boleh jarak sayang. Tak, dalam coding tak ada apa yang boleh jarak. Kalau perkataan tu bercantum. Okay, yes, betul. Okay. Yang last tu kalau letak ke tak letak dia tak ada effect sebab dia last statement dah. Okay, cuba run lagi sekali. Okay, tahniah. Macam itulah so boleh faham ya function, ln dan juga variable yang konsisten. Okay, selesai Hana. Next, siapa lagi ada error? Madam. Yes, Yuba. Silakan. Saya. Silakan. Okey, kita tengok. Dia kata cannot find symbol. System. Saya tak nampak lagi. Amisha nampak tak error? Cuba besarkan sikit skrin. Yang IN tu tukar jadi LN. Yeah, LN betul. Okay. Nampaknya sama je. Kita tak apa try dulu. System.out.print. Tak, betul. Itu betul. Betul kan? Okay, kat mana yang salah? Cuba tengok daripada atas. Kita check daripada atas. Sebab dia tak menunjuk kepada error tu. Jangan kita check daripada atas lagi. Atas lagi. Saya dah nak. Sekejap. Betul kan nama file ni? Betul. Okay. Okay. Tu dah complete betul? Betul lah. Itulah. Tengok betul je semua. Okay, cuba run. Okay. Yuva saja nak check kita ni Amisha. Dia dah tahu dah betul semua ni. Okay, Dia tadi dia keluar. Okay, masuk nilai.
Patut cari-cari tak jumpa. Okay, pandai Tania. Alright. Very Cikgu good. madam. Sama. Suspend je. Okay, next ada lagi? Okay, ada lagi ada error. Kalau tak boleh share screen, boleh hantar dekat group kelas Tak ada dah kot. Tak ada error Macam dah tak ada siapa yang hantar ni. Okay, ke ada? Yang Liana tadi dah kan? Okay, baik. So dah selesai. Sekarang kita nak cuba buat soalan nombor 1. Siapa nak share screen, nak buat direct? Media takkan ganggu korang bercakap sesama korang je. Media akan tunggu sampai settle. Boleh share screen. Siapa nak cuba? Tak ada siapa nak cuba. Cepat, last question. Question number 1. Lepas ni kita nak run selection pula. Question number 1. Aish. Hana? Boleh Hana? Asyik perempuan je kan? Mana pelajar lelaki ni? Pelajar lelaki pakai laptop tak? Akil. Akil pakai apa? Haziq? Najmuddin? Siapa boleh share screen untuk run soalan nombor 1? Kalau tak ada, media akan terus pergi kepada soalan selection. So soalan 1 tu bagi tugasan nantilah. Ada tak? 14 saya nak pelajar lelaki pula. Mana Akil? Haziq? Izzat? Najmuddin? Boleh ke? Ataupun berada di kawasan yang tidak selesa? Last question. Soalan nombor 1. Siapa nak cuba? Hana? Yuval? Share screen? Jawab soalan 1. Mana pelajar lelaki ni? Soalan nombor 1 adalah soalan ini, exercise 3. Kita dah buat dah sudokod ni. Kan soalan 1A kita dah buat sudokod. Sebab saya dah tick dah tu. Mesti dah buat. Okay, kalau tak ada, saya akan proceed dengan selection Okay, tak ada. Alright. So kalau tak ada, saya stop dulu recording.